بسم الله الرحمن الرحيم. الوضوء معروف من أنه طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين ومباحثه ما يأتي. Apabila kita 10 perkara dibawa dari sini, perkara-perkara yang dikira sunnah fitriyah. Sunnah ia semula jadi dengan kemahuan manusia. Kita sini diharap buatlah dari satu persatu, dan sebahagian besar daripada ini kita buat dah. Ada 1-2 perkara yang kita tidak buat lagi. Habislah sekali kita masuk dalam masalah wudu ataupun kita panggil ambil air semaya. Ambil air semaya, basuh tubuh. Oh iya, semuanya penuh, basuhnya muka. Itu masalah juga lagi dia. Kita buai besar, buai kecil. Ya, sepatutnya kita basuh sini. Tak sudah. Dan pun kena basuh, muka pun kena basuh. Ini benda-benda gini, benda orang panggil ta'abudi. Benda yang kita kena buat berdasar kepada Tuhan suruh. Kita reti, kalau tidak reti apa Tuhan. Semuanya di punggung. Basuh-basuh. Lepas tu kena basuh muka, kena basuh lengan pula. Ini perkara yang diajar kita buat supaya kata-katanya, supaya kita ni patuh dengan perintah-perintah agama walaupun kita tak faham apa dia tujuan. Kata dia, kalau kita tanya kita wuduk ni berapa bendanya? Kata dia, taharatun ma'iyatun. Jenis kesucian yang berbentuk, yang menggunakan air. Tata'allaq bil wajhi wal yadaini wal ra'si wal rijlain. Ia ada hubungan dengan muka, dengan tangan, dengan kepala, dengan kaki. Dua belah kaki. Itulah kami wuduk. Wuduk artinya jenis kesucian yang perlu kita menyucikan tubuh badan kita. Tetapi hanya berkisar di muka, berkisar di tangan, berkisar di kepala, dengan kaki. Tak ada siapa dia boleh royak. Tu dia apa sebenarnya, kerana apa, dah hikmat berapa dia. Air semaya ni lagu ni benar. Bapa jadi basuh muka je. Basuh yang muka kena basuh, kepala kena sapu, telinga kena gosok sikit, kaki kena basuh sapu lagi. Tak ada siapa dia boleh royak apa sebenarnya. Kalau ada juga orang royak dalam kitab baik mula baik, ini orang panggil ramalan. Ataupun agak-agak. Sebab dia kata yang basuh muka, kepala, kaki, tangan ni, kerana ni nak ingat balik cerita tu kita tu ada hari tu bersalah dengan Tuhan. Waktu tu ada sekaya-kaya bangku kayu khuldi hari tu, maka sebanyak mana anggota hak terlibatnya duk sekaya-kaya bangku kayu tu kena fikir berlaku lah. Muka duk lenggok cakap nak kait bangku khuldi lagi dia ni. Kepala duduk kepala cakap nak kait tu, tangan kena dia ambil, telinga hak lekat-lekat berapa mari kaki hak jung buat di kepung kayu tadi dia ni. Jadi oleh kerana tu ada tu kita dipesan benar-benar oleh Allah Ta'ala supaya jangan dirapat dengan pokok kayu khuldi ni, tiba-tiba dia pergi juga. Maka untuk nak mengingati kesalahan lama tu, kita kena basuh muka, hok masa kita lenggak-lenggak pokok kayu khuldi hari tu. Kena basuh tangan, hok jom ambil buah khuldi hari tu. Kena basuh kaki, kena hok jom gimari pokok kayu khuldi. Ini kata-kata orang. Betul tidak Allah Alam. Kerana barang ni barang yang bukan bagi daripada Nabi kita. Semuanya orang panggil khidmat sukarela daripada alim ulama kita. Puruh otak dia, puruh fikiran dia untuk memberi ingatan pada kita. Walau bagaimanapun, kita orang Islam diminta ada air semaya. Sama ada untuk nak semaya ataupun tidak nak semaya. Kalau kita nak semaya, lebih lagi air semaya ni wajib. Kalau tidak nak semaya, kau semata-mata nak pergi pejabat, ya, pun kita diminta juga ambil air semaya. Nak tu siapa tanya pejabat nak pergi, siapa tanya nak pergi Kedah nak pergi, siapa tanya nak pergi Kuala Lumpur pun, kita diminta ada air semaya. Kalau kita buat kerja dalam keadaan tubuh suci. Bila tubuh kita ada air semaya, mereka akan bersama kita dan syaitan tidak akan mari bersama kita. Kita nak sangat kita diiringi, kita dikatik tubuh kita ni oleh orang rapat-rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama malaikat. Selagi hidup juga mengajar kita hidup orang Islam ni bersih zahir dan batin. Orang putih dia ajar pada kita supaya beruh gigi, kerak tangan, kerak kuku, mandi dengan sabun terus sekali. Tu jelah benda orang putih. Habisnya orang putih boleh ajar rakyat dia. Dia nak ajar rakyat dia supaya rakyat dia suci, dia luar sampai ke dalam, dia sendiri pun tak reti dalam-dalam tu apa dia. Artinya, hak yang reti dalam ni, ialah orang beragama. Dan untuk akhir zaman ini, agama Islam. Hak yang reti masalah roh, masalah batin, ialah kita orang Islam. Dan kita orang Islam diajar supaya tubuh luar kita pun cuci, supaya orang putih dia ajar dah, dan tubuh dalam juga mesti cuci. Melalui akad hadah kita panggil. Akad hadah. Hadah sendiri itu berapa dia benda?
Ada ni maknanya benda yang baru mendatang. Sekali mari, sekali tak mari, sekali ada, sekali tak ada. Kalau kita dia ada hadas, kita diminta akak tahuk bok. Lagu mana tahuk dia? Ambil air semaya. Ataupun mandi junub. Bila kita ambil semaya, kita ambil hadas tahuk bok. Bila kita junub, kita diminta mandi junub. Akak hadas junub tahuk bok. Jadi bila hadas tak ada di kita, baik hadas kecil, baik hadas besar, maka tubuh kita duduk dalam keadaan suci, bersih. Itu dia duduk. Fadari ya awwalu al-kitabul karim. Apa dalil air semaya ni kena ambil? Kata dia ada ayat. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza ada alif kata. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang mukmin, kalau nak jadi orang mukmin kena dengar panggilan aku. Ini satu panggilan yang Allah Ta'ala tuju pada orang mukmin. Kerana gelaran iman ni gelaran yang sangat-sangat disukai oleh Allah dan juga disukai oleh kita manusia umat. Kita manusia ni pun sangat kalau boleh kita ni disenarai dalam senarai orang mukmin. Nah, kalau mula jadi mukmin dengar saya kata. Idza kuntum ila salati, bila kamu nak sembahyang. Kuntum ini kalau terjemah betul dia bila mu sudah sembahyang. Idza kuntum ila salati, bila mu sudah sah lewat sembahyang. Kata dia cara dayak apa ni? Faghsilu wujuhakum, barulah mu kena basuh muka, wa aydiyakum, basuh tangan, ilal marafiqi, sapak siku, wamsahu bi ru'usikum, dan kena sapu kepala, wa arjulakum, dan kena basuh kaki, ilal ka'bayn, sampai ke buku lali. Amalan sekali lagi, jika penting terjemah sebenarnya bila kamu nak sembahyang. Jangan kata bila kamu sudah sembahyang. Ya jadi terjemah dia kumti ni sudah semaya ni kerana qama ni dalam istilah dalam sastra Arab dia panggil fi'il madhi. Fi'il mana perbuatan, madhi maknanya hak pada. Orang putih panggil past tense, work, satu perkataan yang makna buat dan benda ni hak melpada. Jadi kumtu ni bahasa jenis benda buat dan pada. Bapa yang Allah Taala guna kumtu bagi hak pasal lepas dah dia guna untuk nak akan datang, untuk sedang siap dia. Maksudnya, tujuannya ialah supaya apa namanya ni, kerana wayak bila mu siap dia untuk nak semaya, berarti dulu air semaya ada tak ada. Bila pada mu nak semaya, kalau mu tak semaya, itu masalah mu lah. Tak apalah ada air semaya, tak ada air semaya, itu masalah mu. Contohnya kalau ada juga tu boleh. Tapi bila dekat mu nak semaya, perkara yang pertama mu kena perhati molek ialah air semaya ada tak ada. Jadi, bila kuntum bila mu nak semaya, dia semaya sedang diusaha untuk didirikan, tengok dulu. Air semaya ada ke tak ada? Fawfilu wujuhakum. Sebab itulah. Kita kalau tak ada air semaya dekat nak semaya, wajib ambil semaya. Kalau air semaya ada dah, sunat juga takrar wudu. I'adatul wudu. Sunat juga ulangi balik semaya. Kita ada benda-benda air semaya ada ke tak ada? Tidak ada dah. Bila ada dah tu kita diminta sunat juga. Kalau kita ambil pula air semaya. Itu dia duduk. Bila mula semaya, basuh muka. Basuh tangan, sapak siku. Apa nama ni, satu kepala dan kaki. Ada 2-3 perkara yang perlu kita perhati di sini. Basuh muka dan tangan. Muka kena basuh, tangan kena basuh. Waktu Tuhan suruh kita basuh tangan, dia wayak sehingga siku. Waktu dia suruh kita basuh muka, dia tidak wayak sehingga dapat nutupi telinga. Sebab apa? Itu benda-benda lagu ni, kadang-kadang kalau kita perhati kata Arab tu dia tanya. Waktu Tuhan suruh basuh tangan dia wayak, basuh sekat siku sudahlah. Nak basuh pakai tangan ikut mula tu suka wayak mu. Tapi tak betul je sekat siku. Tapi muka dia tidak wayak sekat mana. Jawabnya kata dia gini. Kalau sebut dalam bahasa Arab bila sebut muka, atau orang panggil wajhun, memang sini muka. Dia sekat ni. Hak dia rambut, hak dia apa pada dengar ni Arab tak panggil wajhun. Jadi, sama ada Tuhan sebut, tak sebut, sekat gigi rambut ke sekat cepil lingu, orang Arab ni tidak. Kalau sebut kata wajah muka, dia pergi sekat gigi rambut, dia pergi sekat cepil lingu, dia bangun sekat dagu. Daripada tu dia panggil benda lain pula. Hak bawah pun dia panggil unukung, hak ni dia panggil pentuhin, hak ni dia panggil raksim ke, ada perkataan lain. Dia tak payah Allah Ta'ala sebut sekat mana, asalkan mu basuh muka cukuplah. Dan cara apa ni, lingkungan muka berhenti sendiri. Tapi kalau sebut kata yadun, tangan ni, tak dia perlu jari sampai kotil. Dia mari belakang, lengan, labu lengan, dia masuk di bawah tangan belakang. Labu lengan ni pun, lengan ni pun, tangan, Arabnya, labu lengan di atas itu dia panggil masuk di bawah yadun juga.
Sebenarnya Allah Ta'ala nak daripada kita basuh kat siku je. Oleh atas ni suka random. Kalau nak basuh juga, tak ada apa-apa. Sebab itulah hikmah Allah Ta'ala sebut ilal marafiqi sehingga siku. So, yang keduanya, Tuhan kata sehingga siku. Siku sendiri itu masuk ke? Maksudnya sehingga siku. Siku masuk ke? Kau butis kat situ je? Butis kat situ. Bila pada siku tu, kita butis je. Sebab kita kata, ni apa tu? Ni kata baru. Ni kota baru. Ni kata jadi kota baru. Istana. Dari itu kota baru semua tu, istana saja tu kota barunya. Pergi ke istana, nak ke baru nama pergi kota baru. Pergi sekat pada bongo tu, kota baru dah. Pergi sekat kota baru dah. Nah, supaya jelas dan tegas situ ni masuk, maka ini oleh sestra pula. Dia kata kena masuk situ. Siku ni masuk di dalam anggota dibasuh. Kerana ilah. Kita ada dua kata Arab. Kau manhiloi. Ilah so, hatta so. Kalau Tuhan guna kelima ilah, artinya benar hak lepas pada ilah tu masuk sama di bawah, hak belum pada ilah. Mungkin dia basuh tangan hingga siku. Nak tahu siku ni masuk ke tidak di bawah basuh, perhati kata Arab tu ilah ko hatta. Kedua-dua tu maknanya hingga belakang. Kalau ilah, maknanya masuk. Hak ilal marafiq hak pada ilah tu masuk di bawah hukum, hak dulu pada ilah. Kalau hatta, kalau Ighsilu wujuhakum hatta al-marafiq. Basuhlah tangan hingga siku. Hingga tu guna kalimah hatta, akan tak payah. Siku sendiri arti tidak masuk. Dan Tuhan guna hatta, dan hatta ni memang benar tidak masuk. Sebab kita kata, akaltus sama kata hatta ra'saha. Aku makaikan hingga kepala. Kalau sendiri masuk dalam makan tidak. Kita tak masuk. Kenapa? Kerana kalimah hatta ni memang bahasa dia tidak masuk. Kepala tu dalam benda orang makan. Tapi kalau ilah ra'saha, artinya kepala mamah di sini. Itu sastra Arab yang menyebabkan kita orang belajar Arab lebih kurang. Nak jadi mengajar agama tu tak benar. Di sini timbul balah. Timbul balah amal nak sebutlah semua orang muda-muda kita jadi kedai beli buku orang. Tafsir Quran, dia hadis, seluruh hari dia baca. Pakai ni nanti pakai tu dah. Pakai Quran sebuah, hadis sebuah, pakai dia gengok tu dah tak benar. Tak benar. Kalau kita orang belajar geografi, orang belajar doktor, orang belajar sains berapa, dia tidak sudah dengan sebutin bu. Fasol, siapa kau fikat, tak ada berapa panggil PhD, tak ada CJ dah untuk dia, bagi dia. Pasti kau tu balik itu. Tapi dengan sebuah buk, baca buk, yang sabut gigi orang dah, tak boleh. Dia tak boleh gitu. Begitu juga buku agama pun, Arab ni bahasa. Quran ni bahasa Arab. Dan bahasa Arab ni lebih kurang bahasa Melayu juga. Dia bahasa Melayu selain daripada perkataan itu memberi satu makna, dia ada pula air bahasa dia. Orang panggil air bahasa. Lenggak-lengguk bahasa tu, kena tahan juga. Nak boleh tahan air bahasa, lenggak-lengguk bahasa ni, bukan nak pada musabarah, bukan nak pada mulazamah, bukan nak pada mudawalah. Itu bukan nak pada banyak pengajian-pengajian kita sampai kita ada malakat, ada bakat, ada kebolehan memahami bahasa sesuatu bangsa. Itu dia. Sebab ada tidak penting. Kalau boleh pada orang yang terjemah secara apa yang orang panggil sepatah-sepatah buat tak? Dia kata tidak sudah semaya bawa ambil saya. Sebab itu. Itu penting. Tak apa tak ambil semaya. Orang ambil semaya tak semaya. Semaya bawa ambil saya. Kenapa tidak penting ila salati? Tuhan kata bila sudah semaya bawa ambil saya. Itu bahasa terjemah. Tapi bahasa pemakaian lain. Bahasa pemakaian ialah idza qumtum bila nak semaya. Bila siap dia kamu memang nak semaya tunggu, kena ambil semaya dulu. Kemudian masalah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Satu kepala. Dia timbul masalah satu kepala. Telinga ni ada mana? Di kepala ni ada kepala, ada telinga lagi dia. Kedua-dua tu bahasa jenis satu. Maka kita tuan semua ingat balik hak kita mengajar itu bahawa dalam mazhab kita Syafi'i, bahasa satu kepala lain pada satu telinga. Artinya air lain-lain. Air lain-lain. Kita ambil bahasa tangan kita satu kepala sekali. Lepas tu air lain pula. Kena celup pula tangan kita, nak basuh pula, barulah satu telinga. Ini cara mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Tapi bila tuan-tuan pergi ke Mekah, atau pergi ke tempat-tempat orang yang tidak mazhab Syafi'i, kita akan tengok satu benda pelik. Iaitu, dia satu kepala sudah seluruh baikkan dengar lalu.
Sapu kepala, dia serentak dengan itu, dia turun tangan dia ni, sapu lingkungan lah. Tidak kata air lain, buat ikan lingkungan, tidak. Kalau tuan-tuan tengok belah lagu ni, jangan dikadu salah dia. Dia ada nah dia, ada dalil cara dia. Iaitu, dalilnya, Al-udhunani minar ra'si. Bila kita baca hadis, kita jumpa hadis. Al-udhunani minar ra'si. Telinga dua belah ni adalah sebahagian daripada kepala. Nabi kata, telinga-telinga ni sebahagian daripada kepala. Pada ulama khususnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dia pakai hadis ni. Imam Hanafi dia pakai hadis ni, sebab itulah bila dia sapuh kepala, seluruh mari, tanya dia ni seluruh mereka lima tadi. Sebab berarti, tak sesak-sesak orang di Musabli, mari orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, dia jadi Ismail, dia kata Ismail. Dia sapuh kepala tu, mereka lima tadi. Dia tidak kata, tak air ke lima tidak. Karena, telinga dengan kepala, dikira, dalam tunduk, dalam capunya kepala aku. Apa nama ni? Dia jawabnya, bila dia suai Imam Syafi'i, bapa Syafi'i mau sapu kepala suku, telinga suku. Padahalnya ada hadis al-udhunani minar ra'si, 12 telinga ni daripada kepala. Imam kita jawab, ini bukan nak royak cerita Amir Ismail, ni nak royak cerita khilqah, cerita kejadian. Cerita kejadian makna waktu Tuhan buat orang itu, dia buat Tuhan buat kepala, dia buat kepala sekali dan selingkuh sekali. Ini jawapan orang yang tak si. Orang yang tak si satu kepala sekali dan selingkuh. Imam Hanafi jawab, dia kata Nabi Muhammad ni dikirim ke dunia ni bukan mari nak mengajar ilmu doktor, bukan nak mengajar ilmu kaji hayat apa dak. Dia mari ke dunia nak mengajar masalah agama. Jadi jawapanmu itu menggambarkan bahawa Nabi Muhammad ni seorang orang panggil seorang doktor yang mengajar bagaimana kejadian kepala, bagaimana kejadian telinga, bagaimana kejadian hidung, bagaimana kejadian apa. Ini bukan tugas Nabi. Tugas Nabi ni mengajar masalah amal ibadat. Sekarangnya dengan sebab Nabi ni tugas dia kerja mengajar kat orang masalah-masalah ni, maka bila Nabi kata al-udhunani minar ra'si, telinga daripada kepala, arti dia nak ajar kita bila mengambil Ismail, maka bila satu kepala, satu misalnya telinga. Bukan telinga kepala, kepala tunduk. Anggota tunduk. Dia tidak ikut. Bagi kita orang yang dengar terserahlah pada keadaan Islam buat dirinya. Ambil sendiri, bila Syafi'i pun tekah, Alhamdulillah belajar, Syafi'i pun belajar, apa yang Hanafi pun belajar dengan guru sendiri di India, bagi yang boleh tidak poin balik pilih habis ni. Yang boleh pun kata, linggu kena satu sekali yang sepanduk. Maknanya, satu sekali, terus bayu lalu di sini. Kalau ambil Ismail saya, ambil satu. Kino sekalinya kepala. Kami saya depan kata, ambil satu suku-suku. Dua kata tak boleh. Dia terbiasa dekat sepi dia. Jadi malam ni adik kakak tahu dah benda ni. Mudah-mudahan kalau ambil supaya sekali kita tahu kata nak sentiasa ambil dah kamu. Dia kata ustaz tu ambil Ismail tak pandang lagi. Ada hak dia mau kecek nanti. Jika dia tidak tahu. Sekali malam ni dia tahu insya-Allah. Kesuatlah kita. Nak pakai sebuah kita nak pakai sebuah tak apa. Dan nak pakai sebuah imam. Ini pun sama. Ini pun tak apa. Betul. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه الشيخان وأبو داود الترمذي. Kita masih belajar mengenai dengan wudu. Selama ini, Alhamdulillah, kita pun duk wudu dah, duk ambil ismail dah. Kalau kita duk belajar ni mengenai dengan dalil. Kerana kita sebagai orang Islam, dia tidak benar kita buat sekarang dengan tidak erti dalil. Kalau tak ingat dalil, aku pasal. Tapi sekurang-kurang biar kita tahu. Dalil aku buat begininya, ni dia ayat, ni dia hadis. Dalil aku tak boleh buat begini, ni dia ayat, ni dia hadis. Ini kita bawa pegangan kita tu kukuh. Itu dia sebut kita bahawa dalil bahawa air semaya ni wajib ialah 3. Yang pertama, ayat yang kita baca dari dengan lepas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum sampai akhir. Ini dalil yang pertama menunjukkan bahawa ambil air semaya ini wajib. Malam ni dalil yang kedua iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi sebut la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tuhan tidak terima sembahyang seseorang bila dia berhadas sehingga dia ambil sembahyang semula. Dia ambil sembahyang. Tuhan tidak terima sembahyang seseorang kecuali bila dia berhadas, kecuali dia ambil sembahyang. Hadis ini menunjukkan bahawa air sembahyang ini wajib. Kerana bila seorang Islam buat sesuatu, dia tak sudah dengan kita buat benda itu saja, dengan tidak usaha supaya perbuatan kita ini diterima oleh Allah sama. Ini benda kecil perbezaan di antara agama dengan tidak agama. Agama ni diajar kepada kita buat sekarang. Pada tu dia royak juga, buat ni beringat sikit, biarlah sekera kau Tuhan terima. Kalau mu buat saja dah barang tu jadilah. Tapi Tuhan yang tak terima, itu tak sanggup buat apa supaya orang lain juga. Ni barang semua hadis ni menjadi asas bagi segala-gala perbuatan lain. Hadis mana? Hadis yang menunjukkan bila kita buat sekarang, janganlah buat. Tuhan yang terima atau tak terima, kita tak peduli, itu tak jadi. Kalau kita nak praktik politik kan, benda ni juga biasa dia Tuhan tolong berlaku. Tuhan ayat urus politik dengan Tuhan urus amal ibadat ni Tuhan tolong berlaku. Iaitu sebarang perkara yang kita kena buat, biarlah kita buat sekera kau Tuhan terima. Kalau buat benda tu jadi dah, pada Tuhan tak terima, tak ada. Sebab tu timbul masalah orang buat masjid zaman Nabi SAW. Dan tuan punya jawatan kuasa masjid ni minta Nabi pergi buka. Nabi pun kata, tak apalah, aku pergi buka lah, ada masa kan. Akhirnya tak ada lagi Nabi pergi buka, Nabi suruh bakar. Ni kalau kita bakar masjid, kiamat, pagi esok kiamat lalu, dari dengan orang yang gedek, kenapa dia tu bakar masjid, dia tu bakar masjid, dia tu bakar masjid. Tetapi artinya apa? Artinya tidak semua buat masjid ni, walaupun tinggi mana, walaupun besar mana, walaupun luas mana, Tuhan terima. Tidak mesti. Ada masa yang masjid kita buat, tapi Tuhan tak terima. Begitu juga ada masa kita semayang, tapi Tuhan tak terima. Semayang orang tak ambil semayang. Ada tak boleh semayang? Tak pakai kedai, tak pakai piano, tak pakai rokok, sujud, saya. Nak buat molek pada orang ambil semayang, boleh. Jadi dia ni. Orang yang ambil semayang, dia semayang 5 minit. Kita boleh semayang 20 minit. Kita boleh semayang setengah jam lebih pada demo. Tapi, kalau tak ada air semayang, Tuhan tidak terima. Artinya kita buat satu perkara kena kira habis. Dia jadi di dunia barang terjadi dan di akhirat pula Tuhan terima. Dan segala-gala benda perbuatan manusia di muka dunia ni ada peraturan-peraturan yang berlaku nak suruh Tuhan terima. Tak ada sokong. Kalau Tuhan tak royak, apa nama ni? Tuhan tak, apa ni? Tuhan tu susuk kucing tak ada. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث حتى يتوضأ. Bila Tuhan tidak terima sembahyang seorang bila berhadas kecuali kena ambil sembahyang. Rawahu Syaikhan wa Abu Dawud at-Tirmidzi. Yang ketiganya al-ijma'. إن عقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فصار معلوما من الدين بالضرورة. Yang ketiganya kata dia ijma'. Ijma' ni apa ni dalil juga bagi agama. Agama kita belana sifat perkara. Quran ada ijma', qiyas. Jadi ijma' ni satu daripada penunggu dalil dalam agama. Siapa dia ijma'? Kata dia, aqada ijma'ul muslimin. Telah terjadi, telah putus dan ijma' orang Islam semua di atas wuduk ini dan memang barang syarak. Barang yang disyariat oleh Islam. Oleh orang Islam. Dia kata benda ni orang tahu berlaku. Jok di zaman Nabi ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula daripada zaman Nabi ada itu lagi. Telah terjadi, telah putus dan ijma' orang Islam semua di atas wuduk ini dan memang barang syarak. Barang yang disyariat oleh Islam. Oleh orang Islam. Dia kata benda ni orang tahu berlaku. Jok di zaman Nabi ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula daripada zaman Nabi ada itu lagi. Ila yaumina hadha sehingga sampai hari ini.
Jok di zaman Nabi, siapa kahwin tengah-tengah tu berapa kali rebah, berapa kali bangin Islam, berapa kali latar terak, berapa kali kena jajah, berapa kali kena ligay, berapa kali kena bakar, berapa kali kena bunuh alim ulama. Pun orang ramai tu tahu belakang. Apa? Air semaya ni wajib. Jok negeri mana, berilah benua mana sekalipun sifat kata ada orang Islam kan? Bila nak sembahyang kan, ambil sembahyang lah. Ini menunjukkan barang ni barang. Kata dia, فَصَارَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. Maka berarti barang ni barang orang tahu dari dalam agamanya bil-darurah. Bil-darurah ni bahasa Melayu juga. Secara orang tahu jago. Orang mengaji pun tahu, orang tak mengaji pun tahu. Orang bukit, orang bandar, orang darat, orang ilis. Semua tahu belakang. Dia ada benda-benda dalam agama ni masa kena mengaji dulu baru tahu. Ada benda-benda dalam agama ni tak mengaji mana. Orang tahu supaya sembahyang ni. Sembahyang ni tahu belakang barang. Jadi ini pun merupakan, ini orang panggil orang lagu ni ijma'. Dan ini dikira dalil dalam Islam. Allah. Fadluhu. Habis dah cuca ke air sembahyang. Apa fadilah air sembahyang? Allah Ta'ala agama kita bila disuruh manusia buat sakara. Ini kelebihan dia. Bila disuruh buat sakara, dia lalu fadilah. Fadilah ni makna benda kelebihan. Ataupun benda orang ni. Dia Allah Ta'ala buat orang. Bila dia buat orang, dia bubuh lalu buat perkara. Dalam tubuh orang. Dalam tubuh orang ni ada benda dia nak. Dan ada benda dia tak sih. Tiap-tiap manusia dibubuh selalu dalam tubuh badan kita ni perasaan nak. Dan perasaan tak sih. Sebagaimana kita beranak keluar daripada kandung nyemuk tu, ada lalu tanya, mulut, kaki, betih, gol ada belakang. Tak payah kita buat permohonan, tak payah buat sorak, tak payah pergi pinjam, tak payah di tubik-tubik tu, ada dah anggota. Sebagaimana anggota luar ni siap, lengkap semua sekali dengan pemberian tu. Maka dalam tubuh badan kita, dalam ramuan tubuh badan kita ni, ada perasaan nak, ada perasaan toksik. Ni nak toksik. Nak gapai dari mana? Nak gani. Toksik apa toksik gani? Toksik kena kata, toksik kena murid, toksik kena itu, toksik kena ini. Nak gapai, nak rumah besar, nak pergi banyak, nak reti, nak comel, nak selaki jauh, nak buat. Ini semua ni barang orang. Dia nak gapai, tak payah. Dia ajar-ajar. Tak kena. Itu dia. Kemudian, akan dasar nak toksik ni lah. Allah Ta'ala rakyat dia, kok mulut nak tu, ada misal kena nak. Kata dia. Ya, orang manusia ada dia nak. Kata dia nak. Gani aku nak rakyat. Dan gani ni sah dah menuk. Ya apa dia? An Abdullah As-Sunnabi radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala idza tawadda al-'abdu famadmada kharajatil khataya min fihi fa idza istansara kharajatil khataya min anfihi fa idza ghasala wajhahu kharajatil khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari 'ainaihi. Kata dia, bila seseorang manusia ni ambil ismail, dia tidak panggil manusia, dia tidak kata idza tawadda al-insanu. Idza tawadda al-insanu kalau bermakna bila ambil ismail seorang manusia. Dia tak kata gitu. Dia kata idza tawadda al-'abdu. Bila seorang hamba Tuhan ambil ismail. Situ lagi dia apa dia panggil dia singgung dah. Mana orang yang ambil ismail ni jenis hamba Tuhan. Kalau tidak ambil ismail ni jenis hamba berapa cukup dia lah. Hamba setan, kau hamba hati dia beli kau ikut dia lah. Kalau dia sedar bahawa dia ni hamba Tuhan, dia kena ambil ismail. Dan bila dia ambil ismail, tidak sia-sia kerja dia. Bila dia ambil ismail, lepas pada tu dia komo. Kharajatil khataya min fi. Tubi habis segala dosa kecil ikut mulut. Segala dosa kecil yang dia buat ikut mulut dia, tubik sekali ni air dia komo. Sebab kita kalau sudah makan nasi, kita komo tak? Tubik ambil segala sayur-sayur, bumbutin nasi, daging, ikan, beberapa semua manis korok lekat di mulut kita. Dia kalau kita biar lama, dia karak lagi, dia bosong, dia berolak, dia boruk gigi, apa semua sekali berpunca daripada kita tidak buat barang ni. Dia tidak ada dosa-dosa kecil yang berlaku ke mulut kita. Kita duduk buat kursi, kita duduk saja, kita duduk dapatlah buat benda dosa kecil ni. Dosa kecil ni, kewajipan kita kena kehek tubik dosa kecil. Dosa-dosa yang melekat di mulut kita kerana kita buat dosa kecil, kena buat tubik. Nak buat lagu mana? Bukan ni, bukan masa boleh coket.
Cakap-cakap ni bagian buti, bagian boleh tengok. Dosa ni bukan bahasa bagian boleh tengok. Cara cakap tubik ni ialah ambil air semayang. Komo. Kita komo, kita ambil air semayang tu dia tubik. Kalau komo saja tu tak jadi. Ambil air komo-komo, dia tak tubik lagi. Dia komo jenis air semayang. Mana komo dengan niat orang ni. Jadi jika tu baru tubik habis dosa-dosa kecil. Kita duduk saja orang hadis semua. Kita duduk saja. Kamu duduk saja. Duduk saja ni. Artinya kita perhabis tenaga yang ada. Sebab kita kata, budak kecil, dia tak ketiga apa, dia ambil suit kereta ayah dia, ke suit motor cik dia ke. Dia tak motoring. Tak pergi mana-mana, tapi dia tak dengar. Dia tak ada apa-apa. Dia tidak reti tu selena, puhabis ni petrol, puhabis segala butir tu, butir ni, wow, habis dia tidak reti. Habis tu juga kita ada tengok tu, siang wasong, setelah kopi tengok. Kita ada kopi tengok tu, kita sedang membelanjakan tenaga yang ada pada kita. Belanja punya puhabis hingga sampai lapak-lapak diri. Bila kita sudah mulai balik pagi, jadi dia ni, dia kena kopi tengok. Dia cengok saja-saja, nampak orang tu, kata hujung kat orang tu, kata tapal itu, dia cengok saja. Tapi tenaga yang ada pada kita tu, dia habis. Kepanasan tu. Gapo orang doktor panggil kepanasan akiu apa? Bila kita makan ni doktor ajar kita suruh makan. Arak panggil hararah silah. Hararah. Akiu. Apa akiu? Apa? Anda kata istilah doktor. Kalori apa? Kalori. Tu. Kalori. Itu dia. Benda itu mustahak bagi kita. Jadi kita ada cemok tu kita buat tak ada rasa aku dengan kemanfaat apa dah. Tapi tubuh kita ni hidup lagi betul tu. Kalau kereta tak selama tu dia habis umur. Selama tu habis berapa lagi host berapa tu. Dia habis umur. Air dia kering, dia suruh berapa semua sekali. Hingga sampai pukul 10 dah tak habis kita. Dia rasa balik sebab tu berarti habis. Betul kita ada say nyawa tu. Sentuh nyawa ni, apa ni balas ni, kebahagiaan nikmat Allah beri pada kita. Dengan porak-porak kita berjalan molek. Dengan darah kita berlari molek. Dengan nadi kita berluak molek. Ya kalau tak berjalan sikit, ada sakit sana. Ada sakit sini. Ya ada mari tu sama lah ada uzun. Ada mari tu kan ada. Benda tak betul lah tu. Jadi sekali ni kita duduk canggung, kena kopi, malam jalan elektrik bakal. Kalau selain nak jalan sana molek. Kalau air dah sakit, jalan molek. Kalau betul air hidup maupun tak suruh molek berapa semua sekali. Ini bayan ni bayan tidak berdosa ke bayan saya saja terhadap kita. Bayan ni para halim semua kita membelanja ke umur kita dengan sia-sia. Dan bayan sia-sia apa panggil bazir ni dosa. Itu dosa itu tak kira lagi dosa orang mulut pop. Lalu masih kala ni. Lalu tersikap Allah ni tersikap kena sudah. Lalu dia kata Allah molek dia tidak kata. Ikut ditaruk mari ni orang panggil mengguna mulut dengan barang tak ada proteksi. Kalau tentu kita kecil orang sana kata. Pakai kita kata mari pokok kita yang kita sana nak bodoh saja kita pandang kasihan gua tak boleh paling mai keras kali pokok kita ni. Dia tentu baju LTP bagi, benih kandang anak bagi, komisi air orang tu nak bagi, kita hanya jumpa tujuan. Ini orang tak panggil buat perancangan, buat masyarakat untuk cari rezeki halal. Dan main lalu waktu yang kecil halal tuan. Tak ada lalu apa lalu jadi tu lah kecil halal di pulau. Separuh mari aku betul-betul lah panas lalu pulau. Ini orang panggil membelanja tenaga yang ada pada tubuh dengan sia-sia dan ini dosa. Namanya dosa kecil. Sebab tu lah kadang-kadang ni dah atas dunia ni kalau ada manusia rajin, ada manusia lain pada orang Islam. Kerana orang Islam jadi tinggi. Bayang-bayang ni, bayang tenaga Tuhan beri ni tidak boleh kali-kali dipergunakan dengan sia-sia. Nabi kata kalau musalah buat dosa kecil ikut mulut, dia kata habis sekali dengan mukamu. Ini pabila ambil air semaya. Sebab itulah air semaya ni kalau boleh ambil umur. Ada dah tubuh pun ambil juga. Nak semaya. Sikit-sikit ada tak ada. Ada tak. Kalau ambil pula lah. Ambil pula tu, ini merupakan satu pembatuhan dosa. Kali yang kedua tak kita. Faidah tansara. Kharajatil khataya min arfi. Bila dia istinsar ni, muhai hidup. Sudah kamu, orang kita Melayu, waktu muka lalu, dia tinggal. Sudah kamu, orang kita Melayu, baru muka lalu. Dia tinggal sekali.
Ni amat kena sebut tu. Nak suruh kita beringat. Sudah kau mawak dari dia. Bubuh air hidung dulu. Seluk air hidung. Ambil air boleh dapat kami. Lalu apa ni seluk air hidung. Apa ni sentubik. Lalu apa ni sentubik. Ini orang kami istinsar. Istinsar ni tidak ada. Apa ni boleh kata tidak cu di kalangan kita. Ambil mulai daripada malam ni, bila sudah ambil, bila sudah komo, belum pada basuh muka, bubuh air hidung dulu. Ini tu sunat juga. Sama sunat dengan komo. Kalau komo dia mau buat, maka dia mau tidak bubuh air hidung. Kata, dia tak perlu aku. Tanya kita basuh. Komo kita buat. Lepas dia tu masuk air hidung, jok ni apa? Ini tak tahu. Kenapa tak tahu? Bayar ni para tulis lah. Kita jok jangan jalan lagi. Tapi orang sini tidak begitu. Orang Hanafi, mazhab Hanafi, kita kata mazhab orang India lah, tak usah berapa semua sekali ni. Dengan sebab air komo, dengan air bubuh hidung, dengan air gula, maka dia lekat oleh dia. Dia ambil air, dia lekat kat tangan, air komo tu juga dia lembut oleh hidung. Dia tidak. Jadi dia tak jauh, dia lekat lah kan. Sebab tu, coba kita lekat sampai bayar ke mana. Dia lembut oleh hidung dulu. Kita sini air 2 kali. Air komo suku, air bubuh hidung suku. Apa saja ada tinggal, pasal suku-suku. Dia ada yang ni. Kalau kita nak buat kotak saya suka, nak suruh kat sana, ataupun nak suruh, kalau tak nak tak boleh. Air muka, air basuh muka. Air basuh muka dengan basuh hidung sekali. Air komo, sudah komo, dia ambil air basuh muka. Tak sebenarnya. Tapi, berserta dengan air basuh muka tu, dia semua adalah hidung. Jadi, pakai liwa dia, muka pun basuh, hidung tu dia sini. Kita sini, sudah komo, tu balik muka lalu, hidung tak boleh. Itu kata dia fa'idah tansara kharajatil khataya min anfi. Bila dia sudah sah air daripada hidung, maka segala dosa kecil yang berpunca daripada hidung tu diambil di sini. Hidung ni siung gapo kata malik ke belakang. Wa idza ghasala wajhahu kharajatil khataya min wajhi. Begitu juga bila dia basuh muka, maka segala dosa kecil daripada muka tu diambil. Hatta takhruja min tahti asfari aini, hingga siapa tu habis dosa kecil ikut pelipuk mata tadi kan. Dosa hok muka dan dosa hok sakut paut dengan mata ni pun tu habis. Tapi dunia tu hatta ikut bila mata pun tu juga. Ini apabila air semaya. Jadi soalnya siapa dia tak si. Semua nak kena ni. Siapa dia tak si benda kotor ni hilang daripada dia. Benda kotor di mulut. Semua orang nak tubik belakang, nak kotor ikut muka, orang tubik. Benda kotor ikut mata pun tubik. Sebagaimana debu kita tak seri ada muka, sebagaimana cotem apa tak seri ada muka. Begitu juga benda hok lebih hidup pada debu lagi, itu panggil dosa. Itu lebih-lebih lagi mustahak kita, abu sapu tubik melalui air semaya. Sebab tu Imam Hanafi, air yang pertama, air semaya yang pertama tu ada orang dia kata ni tak boleh kena kain. Ada mazhab Hanafi setengah kau dalam mazhab Hanafi kena beringat kain jangan kena air titik daripada anggota wudu. Kerana anggota wudu ni waktu dia luruh sekali dia dosa-dosa. Jadi air tibaga ni kalau kotor, bila barang kotor jangan kena kain. Kita tidak ada apa-apa, cuma kita panggil air mustamal ya, okey. Air mustamal, nak kena kain, kena beri lah. Tak ada apa-apa bagi kita. Dia ada. Dia siapa sekir. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافره. Begitu juga bila kita basuh tangan. Basuh tangan, kalau kita panggil basuh siku lah. Basuh tangan keluar habis, kan dah kecil daripada 12 tangan dia hingga sampai tubik ikut bawah kuku tangan. Tubik menitik ke bawah kuku-kuku tu tubik habis. Kalau dah sejamang kau tu petak, kau ni tulis, kau tu saing, kau ni semua sekali tubik belakang. Ikut tu belakang. Ada sekecil. Fa'idha masaha bi ra'sihi kharajatil khataya min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi. Kata dia, bila dia sapu kepala, sapu kepala kita tersapu, maka segala dosa yang ikut kepala tubik habis melalui 12 telinga. Ini satu daripada sebab dia mau kata telinga dengan kepala ni sapu sekali. Mazhab kita Syafi'i, kepala sapu suku. Jadi kan? Pakata air lain pula sapu telinga pula. Mazhab Hanafi dia sapu sekali. Dia sewak, dia rek kedua sekali. Dia basah tapak tangan dia,
Dia seru anak kepala. Tangan tu juga, hok basah tu juga, ibu-ibu di selingo. Cuma dia reza. Telunjuk dua putus tu, dia buat cokeng gitu. Cadang, kau sapuh selingo. Kerana dalam banyak-banyak hadis dia lah. Kata dia bila kita sapuh kepala, semua kesalahan yang ada di kepala tu, ability, lima apa tu, ikut 12 selingonya. Menunjukkan sekali kepala dengan selingo. Fa'idha wa salah rijalahi khawjatil khataya min rijalahi. Begitu juga bila seorang ambil ismaya yang basuh kaki dia, segala kesalahan kecil dan melalui kaki dia tubik habis hatta takhruja min tahti adhaf rijalahi, hingga sampai tubik punya tubik, hingga sampai ikut juga kuku boleh lepak tu tubik habis di sini. Nak royaknya segala dosa daripada anggota wuduk ni cuci habis di sini, hingga sampai ikut bawah kuku, hok kepik, hok gapo, hok kita tidak suka barang tu boleh tubik juga. Rasa kira lah hok tu anggota di sini, kau lagi mudah tubik. Dosa tu hok bawah kuku yang begitu kepik, yang begitu keras tu pun segala dosa sikit sebanyak tubik habis di sini. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. Lepas pada tu kata dia, Rasulullah Ismail waktu bantu suatu ability enggak, turun dulu pergi ke masjid Ismail dia juga nafilatan terjemahkan sangat boleh saja untuk free. Itu nak ayat. Dan segala dosamu tu ability dah melalui wudu. Lepas tu turun tangga pergi nak pergi ke masjid juga, boleh free. Saya kata boleh, itu auto free. Itu nafilah, auto free. Rawah Malik wa Nasai wa Ibn Majah. Jadi, kalau lima agama kita ajar kita patut clear lagi nak ambil Ismail. Ambil ikhtiar depan Ismail. Ada orang nak buat dah. Inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna alayna lal huda. Sesungguhnya tanggungjawab aku tu yang kata kita orang. Orang yang biasa nak berjalan dengan kita ni aku nak silakan. Kerana aku ni kerja aku kita orang. Kalau biasa nak berjalan sendiri, nak letak-letak tangan aku malah pun tak ada Allah. Jadi sekarang ni, aku layak. Kalau nak suci, lagu ni. Caranya ambil Ismail. Kalau biasa boleh suci juga dengan tidak Ismail, tak ada Allah. Nak buat dah. Mungkin tapi cara tidak suci. Tidak melekap diri tu. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله به عمله كله وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. So, hadis yang kedua sebagai sokongan di atas hadis yang pertama, yang juga memberi semangat kepada kita supaya kita ambil Ismail. Nabi kata perangai molek dia duduk pada seseorang itu boleh membaiki amalan dia. Itu tak takut lagi dengan wujud ni. Perangai molek yang ada pada kita boleh baiki perangai-perangai lain hak uduh. Kita diminta berperangai molek. Tutup kata molek. Harta benda kita molek. Keluarga kita molek. Dia perangai molek ni bukan betul senyum sekarang. Perangai molek arti kita cari perangai yang penuh di antara udah dengan orang panggil nabi. Penuh. Dari segi akidah perangai molek dia tauhid. Dari segi harta benda perangai molek dia infak fi sabilillah. Dari segi tiga cara dengan orang perangai molek dia orang panggil rahimallahu ma'an sahlal bai' wa sahlal syira' wa sahlal muamalah. Allah Ta'ala kata, aku nak beri rahmat pada orang yang bahasa mudah kira. Orang yang mudah kira. Jika berjual, dia mudah kira. Jika beli, mudah kira. Jika kira cara, mudah kira. Ini apa yang tanam oleh. Tidak bahasa beli, tidak bahasa kreatif, tidak bahasa banyak kopi. Ini tanah. Jadi perangai molek yang ada pada kita ni, Nabi kata boleh beki habis, hak udah-udah hak lain. Perangai-perangai lain hak udah, dia boleh beki habis. So, kemudian hak dia semayanya, وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه. Dan bersucinya seseorang untuk sembahyang dia tu Allah Ta'ala akan kepara habis segala dosa dia. Wa tabqa salatuhu lahu nafilah. Dan sembahyang dia tu boleh dia saja free, untung free. Bila seorang nak sembahyang dia bersuci.
Hadis ni dia umum, dia tidak betul wuduk je. Bila kita nak semaya, kita bercuci. Bercuci maknanya, hari semaya kita ambil kain tubuh ni, kalau kita boleh kita tukar, supaya tua-tua kita jamil hari tu. Dia nak berceruk, kalau apa kat dia, mutah kain sarung. Dia kata, ni kain semaya. Tu terlebar jamil hari tu, ni terlebar mengerti. Orang kita tutup nenek kita jamil hari tu, nak pergi ngetek, nak pergi bergapa, dia bawa kain semaya, dia bawa bergapa semua sekali, dia semaya, dia lepas perendok, dia tak berkata semaya. Allah terkapnya dia hidup jamil hari itu. Sebab tu masa orang jamil hari itu orang tu. Orang sana pun. Bila dia nak semaya dia cuci semati. Walaupun kain yang dia pakai tidak ada najis. Tapi dia kira ni kain wasahan. Kalau wasahan tidak najis. Semuanya wasahan ni bagi dia tidak sedap. Wak ceruk, wak nyaku, wak galau, gapo sikit abuk tidak najis. Tapi bila nak semaya dia ambil kain semua tasafan tu. Tak dia nak sabar tak semaya. Berapa mudu gapo. Ini orang panggil kerja dia macam ini boleh keparakkan dosa-dosa lain. Kita sini, dia bila kita pakai kaisah, dapat kain semaya, dia tak mayang. Buat nak kaisah, dia kata. Dia duduk pula. Dia tak semaya lalu, dia nak semaya buat nak kaisah. Bahagia mau tak kena. Dia ikut tu pula. Waktu berkala salatuhu lahu nasilah. Dan bila tubuh badan dia jadi suci dengan air semaya, dengan berapa tadi, maka semaya, dia semaya lepas pada itu juga. Boleh free, saya kata. Boleh itu lebih hidup. Sebab kita kata, boleh saja lepas ni. Kena sedih betul. Rawah Abu Ya'la wal Basar. 2. Yang 3, banyak jawab hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم. Nabi kata, nak ke tidak nak, aku nak lihat kamu benda yang boleh Tuhan hapus habis kalau dosa kecil lah. Ada pun dosa besar, dia hilang hanya dengan taubat. Taubat nasuhah, kita panggil dia. Taubat besarnya, istighfarnya, tak balik barang orang minta maaf, kalau orang baru pun. Sebanyak mana dosa kecil, Tuhan boleh hapus, dan derajatmu Tuhan boleh angkat. Dengan apa? Isbagul wudu'i 'ala al-makarih, dengan sebabmu ambil ismaya dengan sepenuhnya walaupun ketika susah. Pergi ni, pergi bos, pergi banjir belah 12, pergi sejuk. Belah sejuk pun kita ambil ismaya tak ada kalah si abu. Kalau basuh selama kena sekat siku dah habis licin kita basuh walaupun musim sejuk. Ataupun kita pergi ke Mekah. Air payah ke apa semua sekali. Walau belum mana payah pun, tapi jika air semaya kita buat dengan isbal. Isbal maknanya kita basuh biar lebih sikit. Pada hak wajib. Kalau benda tu sekat siku kan, kita lacan air. Ala kata sikit. Kalau benda sekat gigi rambut, kalau muka, kita lolok sikit. Naik ala kata. Kalau kaki sekat buku lagi, kita akak sikit. Ala setengah beti. Itu apa panggil isbal. Di waktu sejuk sekalipun, kalau sanggup isbal, maka dosa banyak boleh jadilah dan derajat kamu boleh meningkat tinggi. Ini yang panggil utuh kan. Kalau meniaga utuh kan. Dan tak ada orang yang tidak nak pada utuh ni. Wa kasratul khata' ila al-masajid. Dan acak kali pergi mari ke masjid. Sudah semayang balik. Kat semayang pergi. Sudah semayang balik. Nak semayang pergi mari ke masjid. Ini pun menyebabkan dosa kita hilang dan derajat kita bertambah. Jadi kalau mari ke masjid ni ingat selalu. Ya Allah itu aku nak pergi masjid ni kerana aku dengar Nabi mu ayat lagu ni kat aku. Iaitu bila turun ke rumah nak pergi ke masjid, tiap-tiap laku. Kalau kira jalan kaki ingat laku lah. Kalau kira motosikal lah macam putaran roda lah. Maknanya support lah. Putaran roda kereta, putaran roda basikal, putaran roda apa namanya motosikal ni semua sekali ini menyebabkan dosa kita jatuh bercelerek ke tengah jalan dan derajat kita bertambah. Dan para hadirin semua bila kita tahu barang lagu ni, ya kita kena buatlah perkara lagi. Iaitu jangan dibuat pula benda-benda hak mudah kat pahala ni. Dah betul dah pahala kita boleh kerana pergi mari kemari masjid. Jangan kita buat benda yang boleh memunahkan pahala tu pula. Dah tahu dah padi penuh balu. Bila padi penuh balu kat jalan lepas burung. Nak lepas burung, jangan dibuka pintu, masuk air, masuk itu, masuk orang curi.
Mata ke padi kena balu tak apa dah. Padi kalau kena balu dah. Tapi pintu tu bau tu. Tak apa. Oh tak apa. Tengok-tengok dekat ramai saja. Berdaya hari. Itu kena dia. Bila kita ada harta, kena jaga. Supaya harta kita tidak punah. Bila kita dapat pahala, kena jaga pahala. Kita jangan dipunuh dengan barang dosa lain pula. Dibalas tu. Boleh pahala tu tak? Kalau balik sini, kalau kau pipal, habis. Dia tu. Habis itu. Kerana kita duk mengaji boleh pahala. Tapi tidak ingat benda pahala-pahala ni benda boleh hilang kerana dosa. Masih tu duduk. Sebab itulah orang yang bahasa Cina dia banyak tak mau beringat kau tua, kau orang isni padi, kau tua, kau jadi isni padi. Dia ingat ni malah jadi betul. Wantizaru salati ba'da salat. Dan tunggu sembahyang lepas pada sembahyang. Lepas pada sembahyang tunggu pula. Sebab kita ni sembahyang Maghrib tunggu sembahyang Isya pula. Tengah-tengah tu kita isi dengan mengaji juga. Ni. Kita niat. Kalau kebetulan tak jadi. Dia benda ni benda ibadah. Benda ibadah ni tak jadi dengan kebetulan, dia jadi dengan niat. Jadi lala ni selesai Maghrib kita niat nak sembahyang Isya, nak tunggu sembahyang Isya. Aku ni nak tunggu sembahyang Isya. Tengah-tengah ni tak mengaji. Aku tambah iktikaf lagi dah, nak diplomata dengan saya saing. Banyak benda-benda yang kita boleh niat yang menyebabkan pahala kita banyak. Dia kita dengan Tuhan ni supaya untuk air dengan kota lagi dah. Pasti dah. Untuk air turun dulu mau naik taksi juga. Waduh ya dia boboh dalam segala, dia bobohnya, dia boboh untuk niding, dia boboh batu, dia buat apa sekali atas kereta sebuah tu banyak kala dia boleh buat. Jadi aku boleh untung, dua untuk niding boleh untung, dua ada segala boleh untung, dua ada yang boleh untung. Wah jamu semua mak ikut tu boleh laku. Kita pun kita juga. Kita hari ni ibarat bawa taksi tu. Mari nak niat iktikaf lagi, mari nak sembahyang di rumah lagi, mari nak mengaji lagi, mari nak jumpa mata sahabat anda lagi, mari nak tanya khabar hukum lagi, mari begitu banyak perkara yang kita boleh reka kat taksi kita tu yang menyebabkan waktu tu boleh follow, ni boleh follow. Mari cenggik di Kota Baru cenggik saja tak habis fikir saja, orang lain pergi bawa dua barang lagi, modal lagi, kita pada fikir. Kalau dah buat ni tak ada. Aduh, tak pandai itu. Benda-benda gitu kena faham. فذلكم الرباط itulah ribaat. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت لو أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سخطا رواه مسلم. Ini hadis ni ada banyak berlaku ni. Hadis ni kalau boleh dijadikan usrah anak buah anak kita, kampung kita. Hadis ni hadis Muslim. Jatuhan kita ni tamatkan hadis fadilat mengenai dengan wuduk ni hadis ni. Agaknya supaya kita beri perhatian sikit. Nabi kata, Abu Hurairah kata satu kali aku tunggu punggung Nabi pergi kubur. Biasanya kubur Baqi' lah. Lalu ni pun dia panggil Baqi' lagi di Madinah. Bila siapa di kubur Nabi kata Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Selamat untuk tuan-tuan semua wahai perkampungan orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun. Kami pun wak mana hidup ni pun insyaallah tak lama lagi nak bertemu dengan tuan-tuan semua. InsyaAllah nak bertemu dengan tuan-tuan. Mana insyaAllah ni bukan insyaAllah mati dengan tak mati. Masalah mati tu mati. InsyaAllah tak timbul masalah mati. InsyaAllah ni mati di sini. Kau mati di mana? InsyaAllah boleh jadi mati di sini. Sekali dengan tuan-tuan. Amin. Wadidtu law anna qad ra'ayna ikhwanana. Bila Nabi wisalah kau ada kubur tu, Pak Nabi kata sepatah lagi. Nabi kata, berasa nak tengok sahabat anak. Pasal nak tengok adik-beradik kami. Nabi kata pada orang balik punggung.
Berasa nak tengok kalau boleh tengok selalu saudara mara kami. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Jawab dan membalik punggung. Kami semua ni ya Rasulullah adik saudara mara muda kan. Apa yang dia kira nak tengok saudara mara kami kan? Saudara mara muda. Qala antum ashabi. Dia kata mu semua ni sahabat aku. Sahabat lain. Saudara mara lain. Hak aku buat sekilas nak tengok ni saudara mara. Kamu sahabat aku. Baik, saudara mara mana? Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Saudara mara ni ialah orang-orang aku yang tak mari lagi sehingga hari ni. Yang tak beranak lagi lah kita kira. Sebab kita learn lah. Learn ni insyaAllah kita minta doa, minta Allah melana. Minta Allah Ta'ala masuk kita dalam senaras saudara mara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang seperti kita ni lah orang yang tak beranak lagi di zaman Nabi. Itulah hak Nabi dia sekilai sangat nak tengok selalu kalau boleh. Sebab kita kata, tak ada dalam ni cucu aku kalau kita sakit kan. Kalau kita sakit, faham anak cucu kita duduk jauh luar negeri, tak ada nak tengok anak cucu. Tapi tu Nabi kata, tak ada lah jamak aku nak tengok saudara-saudara. Orang yang tak jumpa, tak tengok muka aku pun dia masih Islam juga. Dia tak dengar suara aku sendiri pun dia masih Islam juga. Dia tidak berjabat tangan dengan aku sendiri pun dia masih Islam juga. Dia tidak perang sekali dengan aku pun dia masih Islam juga. Orang ni saudara mara. Kerana dia dengar khabar je aku ni ada di muka dunia. Dia baca je surat aku pun dia percaya. Dia beriman dah. Ni lah saudara mara. Dan di satu segi, maknanya para hadis semua untuk nak ibu hati kita. Untuk nak ibu hati kita boleh jadi kita kata apa tu memperanak aku lewat sana. Kalau memperanak aku di muka dunia ni zaman Nabi hari tu ada boleh tengoklah aku perang tak mudah dengan Nabi. Boleh tengoklah aku habis isi banyak di derma Nabi. Boleh tengok aku mengaji dengan Nabi siap malam. Bapa tu yang tidak buya aku ni peranak sekali dengan Nabi. Duk peranak dia menyebabkan aku begitu gini. Kalau ada di antara kita fikir begitu, maka kita kena ibu dengan hadis ni. Iaitu Nabi kata, orang tu percaya dengan aku, dia tengok aku bila. Dia tak tengok aku, tapi dia dengar khabar. Aku ni ada di muka dunia, 2000 tahun hari tu, dia baca Quran aku, dia percaya. Dia baca hadis aku, dia percaya. Inilah sebenar sahabat dah. Aku yang Nabi kira sangat nak tengok tu. Baiklah. Bila Nabi jawab lagu tu, kawan tu senyap lah. Lepas tu, orang tu soal balik. Dia kata, qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Belah mana Nabi mu nak kenal orang hak tak mari lagi. Umatnya umatmu. Tapi dia tak beranak lagi depan matamu. Dia tak tengok lagi mu. Mu tak tengok dia. Dia tak tengok mu. Pas lagu mana mu nak kenal tak esok? Bila bangun kubur dia akhirat pula mu nak kenal dia lagu mana ya Rasulullah. Tengok apa ni minat orang. Orang yang duduk sama Nabi. Dia yakin 100%. Kesejahteraan manusia ni terletak di atas Nabi kenal dengan tidak kenal. Hingga siapa dia ingat dia duduk sibuk dengan masalah kita. Masalah dia tak apa dah muka Nabi kenal dia kenal Nabi. Ini masalah anak cucu dia kita semua orang Melayu. Tak berancam Nabi tu pun duduk pada sahabat-sahabat juga. Ya Rasulullah belah mana orang kita tak beranak lagi kamu nak kenal mana. Nabi jawab. Dan Nabi satu daripada petik dia cakap. Kadang-kadang dia royak betul. Dan kadang-kadang dia royak secara misal lalu. Dia waktu dia misal lalu. Karena misal-misal ni memudahkan orang yang tak faham, jadi faham. Nabi kata begini, Ara'aita. Dia kata begini, aku nak tanya mu balik. Kira yang satu orang. Ada kuda seekor. Kuda dia tu dahi tapung putih. Kaki cenduk putih. Duduk di tengah-tengah kuda orang lain yang hitam legam belakang. Payah kau tak payah kau nak cek. Kuda ni kita tak ada, kita kata kambing lah. Semua ada kambing sekor, kambing putih. Tapung putih, tapung kaki, tapung tubuh. Ni lepas di tengah-tengah kambing orang lain hitam legam belakang. Payah kau dengar nak cek kambing dan pergi dia. Dek kat cek kambing lain tu putih. Mudah dah. Mudah. Begitu Nabi kata, umat aku tak suka dengan umat orang. Umat aku tak suka. Qalu bala ya Rasulullah. Kata dia, qalu
فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. Nabi kata orang tu datang di akhirat kelak bangun kubur dengan keadaan muka dia berseri putih, kaki tangan dia berseri putih kerana kesan ambil air sembahyang. Kalau dia mau tak ambil air sembahyang, dia cukup buhan ni. Dia mau tak ambil air sembahyang, orang panggil tak ada cagak, timur di selalu rumah tak ada tikar sembahyang, tahu rumah tanya dia kebelak di mana pun tak tahu. Cukup dia bangun kubur nak berjumpa dengan Nabi, dan Nabi nak cakap dia lagu mana. Orang bolak, orang panis bolak dalam dapur tu, bumbu, tindik, dia mau nak pergi jumpa siapa? Dia mau nak pergi jumpa siapa? Dia mau bangun kubur bawa mulut, nak mamuk, bawa tekuk, nak menelan, bawa turuk, nak isi makanan, bawa tubuh, nak pasak air. Dia mau nak pergi jumpa siapa? Nak pergi cari makan, nak pergi cari minum. Kalau tidak jumpa tuan punya padan, tuan negeri dia akhirat kelak, Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad tak ada dulu. Tak nak pergi jumpa lagu mana? Sebaiknya tanda tubuh tak ada. Kita pergi tunggu anak kita di sekolah. Tak gitu kan ni? Sekolah. Anak kita pergi tunggu sekolah balik. Balik kan nampak. Kuda nak balik kan? Tak apalah kita boleh. Anak kita. Tak gitu kan ni? Tapi kalau kata, awak, dia ambil anak aku pergi. Anak aku. Hak baru masuk sekolah. Hari ni baru pagi ni. Tak tahu hak malam berselera. Tengah padan. Budak beratus. Beribu tengah padan. Main bola. Itu mana? Anak pakaian serupa. Suap putih. Suap berapa semua sekali. Dia tulis itu mama. Cikgu, tak tahu yang pertama, dia tulis tak? Tulis nombor, tulis nama orang, poket saya, mudah, driver aku, orang gaji, kerja pecah saya. Begitulah keadaan manusia bangun kubur di akhirat. Bergeriuk, zaman tu ada yang berhenti, kiamat tu kita boleh agak sendiri lah. Nabi Muhammad nak dituju lagu mana? Kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita ni pula nak kuik tangan kau, Nabi-Nabi ambul di sini ni, ambul kapung belakang mana, umatmu ya Rasulullah, nak kuik, apa? Ni dia duduk. Nak fikir, nak begitu tu. Nak fikir, kita orang Islam. Bukan kita orang Melayu, tak orang Islam. Orang Melayu dengan orang panggil serupa, sampai ada rega belakang. Hak yang berega ni Islam tu berega. Panggil, pada panggil Islam, Melayu, pada Melayu tidak Islam, nak buat apa? Ni ingat malam, jangan duduk gong tengah, kau tak mengaji agama. Kalau panggil Islam punya kenal Nabi, Melayu tidak Islam pun bujahar pun tak kenal siapa dia. Nabi kata, فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ. Semua manusia Nabi kata untuk seharusnya lah orang yang akan datang jumpa aku dengan keadaan muka berseri, kaki tangan berseri kerana air sembahyang. Artinya bila kita ambil air sembahyang, ingat balik hak tadi. Itu dia luruh dosa-dosa. Banyak dosa yang muka, dosa tangan, dosa kaki, dia luruh habis. Jadi sebagaimana kita duduk rendah air dalam air, rendah baju dalam air sabun kan, tutup habis apa tu? Kau kotor kan dah. Orang buat TV tu, dia mungkin kepen sabun dan TV, rendah dia buat tok tutup habis dah gitu kan. Tunggu putih melepak kata dia. Habis itulah keadaan manusia yang kena dia kena basuh dengan air sembahyang dekat cuci habis sini. Wa ana faraquhum 'ala al-hawl. Nabi kata aku jika duduk mana? Duduk congok di atas bira kolam Kausar. Ni tempat ya. Tempat yang paling kita habis renung. Bangun kubur, orang panggil tepuk haus, lapar, semua mak ni kuat atas. Nabi kata tunggu umat aku duduk bira kolam. Congok atas bira kolam. Kolam ni orang panggil kolam Kausar lah. Kolam Kausar yang di dalam Nabi kata garanti. Sekali minum, garanti. Apa puas hati. Dan segala cawan makuk gelah, tak ada berebut lah. Olehnya luar, apa ni, cetanya banyak, mau banyak bintang langit, untuk tak berebut. Tapi tidak semua orang boleh minum lakau. Orang yang Nabi kita kuit-kuit mari, itu boleh minum. Orang yang lagu mana? Orang yang ghurram muhajjalin. Orang yang mukanya putih berseri kerana air sembahyang, kaki tangan putih berseri kerana air sembahyang. Tak sepatutnya kita beruslit lagi selagi. Dia tubuh cuci kerana air sembahyang ni, supaya kain cuci kerana sabun juga. Bila kita basuh kain, dia cuci dah. Lepas pada cuci, tak cuma nak kain kita. Cuma pula. Kita bagi sekadar nyeti kot lah. Sakar, play pagi dia stand lah. Kena basuh kerja, kuat kerja rumah batu tak habis. Habis tu kita. Waktu basuh ambil ismail, hak tadi. Hak murid, hak nak isau, berapa ni. Cuci ada. Balik rumah ni, buci dua anak, berapa, semua cuma pula. Jadi,
Dia kita kena jaga. Kena jaga kebersihan tubuh kita melalui Ismail. Itu dia jaga sup sampai ke mati. Boleh-boleh kira juga biar kebersihan sampai ke mati. Kira ke kita bangun kubur di akhirat lah. Bangun yang keadaan tubuh kita Ismail itu. Tak ada yang kata. Tak mayat. Tak apa. Moga orang mandi mayat. Dia ambil mayat. Ada juga orang bahasa Melayu jawab. Dia jawab. Dia kata kawan mati. Orang mandi mayat ambil. Dia pasal juga. Pertama demo kena reti. Orang ambil Ismail yang ke demo. Waktu demo duk taruh tak sisa itu. Orang lain ni ya. Orang lain ni ya. Demo tak ni ya. Demo. Jadi mayat dia orang jadi mayat tak ada apa sekali dia. Ismail hok lah panggil Ismail ni kena niat. Dia mesti kena niat. Hok sekali hok dunia dia orang lain. Itu beza begitu. Jadi dia tak sudah patangan lah ni Ismail tu boleh kau boleh cuci habis kat tubuh badan dia. So, dia kedua pun hok basuh sekali orang hidup 10 tahun dia mau dak mayat basuh sekali tu dia fikir dia. Orang galau lagi, buat cedul lagi, buat main, berdebu lagi. Masa sekali ya ilah hadir ini. Masa kena kelorok. Orang yang basuh hari-hari. Itu ada masa-masa kena kelorok. Atau klorin ke berapa orang panggil. Kena buh air panah lah, kena basuh. Buat setiap perina juga ada. Ni dapat kena demo nak buat maga lain. Sudah niat demo ni, dia fikir main-main. Kalau dia fikir main-main, seperti lah. Tapi demo kena reti. Demo Nabi akhirat tak ada orang yang boleh reti lakon akhirat. Lain daripada Nabi demo Muhammad SAW. So, yang kedua Nabi sebut ni apa? Ala la yuzadanna rijalun an haudi. Tadi Nabi kata orang yang bangun kubur aku duduk tunggu dah atas birak kolak. Sadar nak cabut air boleh minum kepada orang tu di kolam Kausar. Ala la yuzadanna rijalun an haudi. Ala ni orang kita Melayu bermakna ingat-ingat. Awas, ingat-ingat. Nabi guna kelimah ala ni supaya hok mana tak berapa beri perhatian tu perhatian. Sebab kita syarah buah ayat kan. Ada sepatah lain ayat perhatian malik dah. Kita tu ayat. Jadi bila kita sebut perhatian malik dah, sudah mau beri perhatian sikit. Allah ni ada kata ada sepatah lagi ayat ni perhatian malik sikit. Apa dia benda? La yuzadanna rijalun an haudi. Banyak orang-orang akan dihalau oleh mereka daripada masuk rapat dengan kolam aku. Umatnya umat aku. Tapi ni hamba dia melekat kat mari apa. Kelimah Allah. So, pastulah la yuzadanna. Zada izida yuzadu. Itu makna halal. Tapi belum daripada yuzadanna tu Arab bebuh lah sebutin. Itu memberi arti sungguh. Satu wujud pula nun tauqid saqilah. La yuzadanna. Yuzada. Itu makna halal. Tak berbunuh, tak apa dah. Tapi bila berbunuh sedih, itu memberi makna sungguh, taukid. Ala la yuzadanna. Ingat. 3 kali ingat. Akan dihalau orang-orang. Rijal ni bukan makna orang lelaki. Rijal ni makna dia itu makna orang lelaki, orang datang. Tapi rijal ni bukan makna orang datang. Orang tokoh-tokoh. Rijal makna tokoh-tokoh. Dalam Quran sebut. Apa namanya? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Saya dengar ada ayat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah. Ada di antara mukminin rijal. Rijal bukan makna orang lelaki. Makna tokoh-tokoh. Ada di antara mukmin tokoh-tokoh yang setia dengan janji yang dia beri dengan aku. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu. Begitu juga ni. Nabi kata ada tokoh-tokoh terkemuka dihalau jauh daripada kolam. Tengok pada tubuh badannya, tengok pada pakaknya, tengok pada berapanya. Oh, yang kira lah. Tapi ni halal dia melekat. Tak beri rapat masuk dengan kolam tu. Mana kalau kita kira, kalau kira orang alim tak, tengok kau serban bangun kuburnya kira lah. Tengok kau serban, kau tengok kau jubur, kau tengok kau janggut kau. Ataupun bangun kubur tegak dengan pakak besarnya, dengan berapa kata-kata, dengan cukup dekat lah. Rijal. Tokoh-tokoh. Dalam masa dia duduk dunia itu memang dia tokoh. Yang pada dia masuk rapat dengan kolam aku. Mungkin dia orang besar atas muka dunia. Tahu-tahu mari mereka halah hamba-hamba tu. Kama yuzadul ba'irul dalu. Sebagaimana orang hamba lembu sesat.
Nabi kata, lekat akan hamba umat aku yang tokoh-tokoh sebagaimana lembu sesak orang hamba tak masuk kandang. Balik kita, orang tak masuk kandang dah. Nak masuk kandang kau nak minum air kau, kita masuk lembu kita je. Nak makan rupuk nak berapa lembu kita, lembu orang hamba. Tak kira ni. Di balik ngomong, politik masuk duduk dah. Ini orang yang hamba. Okey, nak makan dedok kita, itik orang. Sebagaimana kita hamba itik orang tak makan dedok kita, hamba lembu orang tak masuk kandang kita, umat aku yang tokoh-tokoh akan dihalau keluar dari kulit mereka daripada kolam. Unadihim halum. Nabi kata, aku panggil dia mari. Aku panggil dia mari. Tengok pada muka berseri molek. Tengok pada kaki tangan berseri molek. Aku panggil dah. Fayuqalu innahum baddalu ba'daka. Mereka kata, panggil warna lepas padamu mati itu banyak benda dia tukar kaki habis lagi segala agama. Ni buah ni kat buah. Buah ni buah agama. Orang ni tengok muka tu berseri dan dia ambil semaya. Kaki tangan berseri dan dia ambil semaya. Tapi lepas padamu mati, mu tahu kat dia buat apa lepas padamu. Tukar batu, ni, beki batu, topok ni, batu ni, akhir pun jangan habis agama buat tanggung ni lah. Tokoh tu tokoh, tapi tokoh buat munuh. Bukan tokoh buat baik dia. Nabi yang bilang, dia tak kata lagu tu dia. Nabi kata suhkan enggak. Sahakai satu makna ganyis dia jadi debu. Nabi kata ganyis dia ialah. Apa kita panggil sini? Ganyang. Ganyang. Nabi kata ganyang. Ganyang. Dia mampu. Aku duk panggil dia, tengok muka comel sangat, nak kaki comel sangat. Nathan ni kau duk buat kena habis segala agama aku. Ganyang. Ni dia benda. Ni benda ya. Kat makna kalau kita duk berasa lelah hidup dunia dengan pengajian kita, dengan berapa kita tu, berasa dirilah. Tapi dia mesin juga. Dan tak saya dengar hadir ni, dan nak dengar hadir ni, manusia suk dia sini. Suk dia bangun kubur, bertemu dengan Nabi SAW. Dan kita bila bangun kubur, selama sebut tadi, bangun cukup lengkap. Dengan segala anggota yang ada pada kita mulut, nak makan, tubuh, nak berapa, cukup lengkap. Dan janji daripada Allah ialah untuk nak beri kalan Kausar ke Nabi kita Muhammad SAW. Inna a'tainakal Kausar itu, alim ulama tafsirnya, ada setengah makna Kausar itu ialah kalan Kausar. Walaupun ada juga orang tafsir Kausar itu maknanya kebajikan yang banyak. Tapi tak apalah walau bagaimanapun melalui hadis-hadis lain, sebuah kalan dicadang untuk Nabi kita bagi air dia pada umat dia di akhirat kelak. Dan tidak semua umat Nabi Muhammad boleh menghampiri kalan ini. Ada orang-orang yang Nabi sendiri panggil, ala halumma mari sini. Tiba-tiba belakang mari bedah. Apa namanya? Innahum baddalu ba'daka. Kerana orang ni tukar ganti, tambah tokok, ubah suai segala ugamu. Lepas adamu tak ada. Sebab itulah kita hidup di muka dunia, duduk keadaan apa ni cermat sangat, jaga benda-benda gini. Roh Muslim. Allah Sallallahu Minggu depan ni insyaAllah kita baca fardu wudu, termasuk niat. Ambilnya dia berasa niat tu baca malam ni lagi, bawa kitab ke apa, nak ayat kuihan niat. Ya kita dah selalu dia jadi buat mulut sangat niat ni berapa kan. Ambil dia ingat boleh baca malam ni, ambil kita niat. Ya kita baca sebuah lewat malam ni. InsyaAllah ada umur tak baca. Sallallahu alaihi wasallam.